Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Right. So, alhamdulillah jumpa lagi kita malam ni dalam sesi Lalali Live, alright. Dan saya tak pasti, mungkin ada yang dah tidur ataupun mungkin ada yang hampir-hampir nak tidur. Kalau yang belum tidur, stay kejap. Sekejap je, sekejap. Tak lama. Saya nak share malam ni pasal vaksin. Kan sekarang ni of course kita pun dah tahu bahawa kita sekarang ni dalam musim PKP, yang mana virus COVID-19 masih menyerang dan apa panggil tu, dan dia dah mutate. Dia dah mutate. So benda penting sekarang ni adalah vaksin. So semua orang kat seluruh dunia ni sedang menunggu vaksin yang bakal dicipta. Dan kenapa ada vaksin ni? Sebab kita nak ada imunisasi lah. Kan sekarang ni orang tua, ada budak-budak, dia sangat cenderung lebih berisiko. So insya-Allah kita doa sama-sama agar kita dapat vaksin yang boleh membantu dan insya-Allah mengurangkan kes COVID-19. Tapi jangan takut. Jangan takut. Insya-Allah whatever happen, manusia ni dia akan sentiasa belajar boleh untuk adapt. Dalam sejarah tamadun manusia kan macam-macam benda berlaku. So whatever happen, manusia still boleh adapt. Dan kenapa dia boleh adapt selalunya? Sebab dia ada manusia ni ada satu survival skill. Yang mana kalau dulu dia tak pandai, contoh dia tak pandai nak hidupkan api pakai batu. Tapi bila benda tu dia terpaksa buat, dia akan pandai. Itu hebatnya ciptaan Allah ni. Kan kita boleh belajar, kita banyak skill sebenarnya, cuma kita belum explore skill yang ada. Kalau apa panggil apa cendekiawan zaman dulu zaman Rasulullah apa semua, dia orang ni bukan satu bidang macam kita kan. Kita macam aku belajar sains je, yang ni dia belajar fizik je, yang ni belajar perubatan je. Tapi kat sana tak. Zaman dulu dia orang belajar semua benda. Dia belajar ilmu tasawuf, ilmu agama, ilmu perubatan, ilmu matematik, ilmu sastra. Dia belajar semua. Sebab tu dia belajar sampai berpuluh-puluh tahun, sampai dia ada banyak sangat sifu dia, ataupun dia punya guru dia ramai kan. Tapi zaman sekarang ni tak. Saya tak tahu kan kenapa, teringin juga. Tapi pada saya sendiri pun rasa macam tak mampu nak buat semua, nak belajar semua ilmu-ilmu yang ada ni kan. That's why lah mungkin kita hanya mampu buat apa yang kita boleh buat. So tak apa, that's okay. Tak berdosa pun untuk kita fokus belajar satu benda kan, belajar ataupun kita belajar satu skill. But human boleh adapt. InsyaAllah kalau perlu, katalah saya cakap, you kena berhenti kerja. Orang yang kena berhenti kerja tu, dia akan start belajar macam mana aku nak cari duit. Dia terpaksa belajar, but insyaAllah along the way dia akan dapat tahu cara dia. So that's why PKP datang. Dan antara benda yang terkesan ataupun sektor yang paling terkesan adalah sektor bisnes lah. Yang private, swasta ni, yang government boleh chill lagi, relax, sebab dia bukannya profit organisation. But company swasta ni mostly dia akan terjejas. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Okay. So isu dia macam ni. Macam mana pula dengan usahawan-usahawan dropship ni kan, yang mana diorang ni pun sama juga. Dia buat business dropship, lepas tu dia nak jual kat orang. Tapi bila berlaku PKP, dia pun tak boleh nak keluar, nak promote, dan orang mungkin tak ada duit nak beli, dan orang terpaksa fokus beli barang lain dulu daripada beli barang kita kan. So mesti anda tertanya-tanya, apa vaksin yang boleh digunakan untuk membantu bisnes kita pada saat ni? So that's why malam ni saya nak share satu benda best yang saya dapat daripada Sifu Najib. Maaf, yang saya nak share dengan you all semua. So okay ni, boleh tak saya share benda ni? Sebab saya rasa benda ni penting, dan saya rasa you all wajib tahu benda ni untuk make sure kita punya business, you all punya business, tak kisahlah dropship ke, agent ke, stokis ke apa, bila you buat business you boleh survive. Alright. So apa yang saya nak share malam ni adalah kita panggil vaksin untuk business. Okay, saya tulis sikit So siapa kat sini rasa macam business dia sekarang perlukan vaksin, perlukan bantuan untuk pastikan bisnes dia boleh survive kan? So apa yang saya nak share malam ni adalah ni. Nampak vaksin bisnes. Okay, so kenapa sesebuah bisnes kena ada vaksin? Dan mostly orang macam tak kisah juga sebenarnya. Tak apalah, dah aku tak boleh survive PKP,
aku cari bisnes lain lah. Orang akan mudah give up dengan bisnes yang dia ada sekarang, dan dia akan start cari benda lain. Walhal kalau dia fokus, dia tahu apa vaksin yang dia boleh gunakan untuk bisnes dia, untuk dropship ni nak guna untuk bisnes dia, you akan boleh bantu sustainkan bisnes you, tak kisah dalam apa-apa environment. So malam ni saya nak share benda ni. So nombor 1, apa vaksin yang penting yang seorang usahawan dropship kena ada adalah, saya panggil kat sini adalah, ni penting ni vaksin ni. Sekejap. Okay. You kena ada vaksin sharing. Nampak? Vaksin sharing. You kena ada perasaan untuk share. Ingat dalam Facebook especially, kan, ataupun YouTube ataupun IG, tak kisah apa-apa media sosial punya platform, dia nak orang share. Dia nak orang bagi sesuatu. So kalau kita selling tak habis-habis nak menjual, orang akan start lari daripada kita. Dan Facebook, IG ke apa, dia akan start menurunkan kita punya ranking ke bawah. Sebab mungkin ada orang yang report lah, ada orang yang tak suka konten kita bila kita sangat menjual dan kita tak sharing, dan dia akan menyebabkan orang akan lari. So mulai sekarang, kalau anda adalah dropship, please stop selling. Jangan menjual dalam berniaga. Pelik yang dengar kan. Jangan, aku nak menjual lah. Aku nak buat bisnes, mesti aku kena jual. Yes, betul. Tapi ada seni dia. Kita jangan terburu-buru gelojoh sangat nak menjual. Sebab orang tak suka dijual. Orang suka di-share. Contoh, tak payah tanya orang lain, tanya kita sendiri. Kan, pernah tak you all dapat call daripada, contoh daripada, "Hai, saya daripada syarikat insurans. Nak tanya cik nak pakai insurans tak?" Walaupun masa tu kita tak ada insurans, walaupun kita ada duit, kita akan sentiasa selalunya akan cakap, "Tak nak. Aku dah ada dah." Ataupun, "Tak ada bajet." Sebab apa? Sebab kita tak suka perasaan disuruh untuk beli. Kita tak suka. So that's why kita kena banyakkan sharing. Vaksin sharing perlu disuntik pada bisnes kita, supaya bisnes kita boleh survive dan orang tak lari. Customer kita tak lari. Itu yang penting tu. Kita nak gather orang. Kita kena give. Sharing kan is caring. So bila kita sharing, InsyaAllah orang akan rasa macam nampak bahawa kita betul-betul nak memberi. Bayangkan macam kita buat apa nama tu, ATM. Boleh tak kita tak simpan duit langsung dekat bank, contoh Maybank. Kita tak pernah simpan duit dekat Maybank, tapi kita terus nak keluar pakai kad, nak keluarkan duit, ataupun pergi ke ATM, aku nak 200,000. Pergi dekat Maybank tu. Agak-agak Maybank bagi ke tak bagi? Agak-agak cuba komen situ. Bagi ke tak bagi? Bagi ke tak bagi? Of course dia tak bagi kan. Sebab dia, kau tak masuk duit dalam aku kot, macam mana aku nak balik? So sama juga dalam bisnes. Kita kena bagi dulu. Baru kita boleh cash deposit. Baru kita boleh ambil kad ATM tu, keluarkan duit daripada situ. So kena simpan dulu. Kena bagi value dulu pada kita punya team, kepada orang-orang yang nak bersama dengan kita. So tu adalah nombor 1, iaitu vaksin sharing. So stop selling, start sharing. Okay. Dan seterusnya, apa vaksin yang bagus yang kita akan perlu gunakan adalah, saya panggil benda ni adalah vaksin. Okay, you tengok. Okay, nama dia saya panggil vaksin content. Okay, siapa kat sini suka masuk Facebook sebab you all nak tengok video lawak, video best, update semasa, ataupun benda-benda yang macam yang buat you happy lah, happy. Kita pergi kat media sosial ni, kita nak happy, kita nak santai, nak relax kan. Kalau masuk stres, buat apa kita masuk? So that's why orang sukakan content yang best. So sebagai seller, sebagai seorang usahawan dropship, kita kena start buat content. Banyakkan konten. Contoh kalau you all jual produk customer you adalah wanita. Kan? Wanita, perempuan, mungkin dah berkejaya, mungkin ada anak. So boleh buat konten yang berkaitan dengan dia. Contoh macam mana nak pastikan anak dapat tidur lena setiap malam. Buat tips. Tips-tips dapat pastikan anak dapat tidur setiap malam. Ataupun you buat FB Live. Dalam FB Live tu you bagi tips, pastikan anak dapat tidur malam ni. Ataupun apa-apa benda yang you boleh buat supaya orang nampak you ada buat sesuatu konten. Konten ni penting 2021 adalah saat yang mana dunia dah berubah. Dunia dah start berubah.
landscape bisnes dah berubah, dan kalau anda masih tak duduk dalam dunia online, bermakna mungkin bisnes anda sekarang sedang dalam bahaya, yang mungkin akan dikebumikan gara-gara virus COVID-19 ni. So please, kalau you all tak ada Facebook lagi, ataupun you ada Facebook tapi just untuk entertainment, buat sesuatu, ubah benda tu. Kita boleh ubah dia, kan? So you buat Facebook page, bukan personal, Facebook page, dan start gunakan platform Facebook tu untuk buat content, give value. Kan tadi kita cakap pasal vaksin sharing, so dia berkait juga ni, vaksin content. You kena pakai vaksin content. Pastikan audience kita, yang tengok kita, dia dapat content yang kita share. Benda ni perlukan masa juga sebenarnya. Tapi kalau you boleh buat everyday, sehari, setahun dah 365 content. Itu sehari. Dan mungkin bila you masuk ke tahun depan, you buat lagi 365 content, campur dengan tahun lepas punya, you pakai balik, you akan ada berapa ratus dah? Nak dekat 700 lebih content. So benda ni akan berterusan. So please buat content. Jangan setakat kita asal kita buka Facebook je, kita post je nak jual. Belilah aku punya barang ni, aku ada promosi ni, belilah. Orang akan lari, kan? Orang tak masuk media sosial sebab nak membeli. You kena ingat, orang kalau nak membeli, dia duduk kat Shopee, dia duduk kat Lazada. Itu saya lah. Saya pergi kat sana kalau nak shopping. Tapi bila saya masuk Facebook, saya tak nak benda tu semua. Saya nak content. Saya nak benda yang dapat macam menaikkan nilai diri kita, dapat bagi kita macam life hack, benda-benda yang best, supaya orang akan rasa macam baguslah, dia ni membantulah. Aku tak pernah tahu pun benda ni, tapi dia share. Very good. Okay, faham tak? Boleh boleh faham clear. Saya cuba explain semudah yang mungkin, supaya you all boleh capture sebagus yang mungkin, dan you boleh bertindak. Okay, apa vaksin yang saya share ni adalah teori. You kena ambil tangan you, suntik sendiri. Baru vaksin tu berkesan. Okay, maksudnya tindakan lah, execution. InsyaAllah boleh Right, so tu nombor 2 adalah vaksin content. Seterusnya apa yang berlaku adalah kita ada nombor 3. Nombor 3 ni pun sangat-sangat gila penting. Yang tu dinamakan sebagai dinamakan sebagai vaksin branding. Nampak ni vaksin branding. So kenapa wujudnya vaksin branding adalah sebabkan branding tu penting dalam setiap kehidupan kita. Siapa kat sini mengaku secara jujurnya anda nak beli beg tangan jenama Coach atau jenama Coach? COCH tu, ataupun you nak KUCH, Coach. Mana satu yang you all nak? Mana satu nak? Coach ni mahal memang mahal gila. Saya pun kadang tak boleh brain, apa hal kot? Apa handbag je kot? Apa hal sangat, bukannya ada chip pun. But itulah yang benar disebabkan oleh brand. Walaupun harga Coach dengan Coach sama, orang akan tetap pergi dekat Coach sebab brand dia lagi kuat, lagi prestige, lagi power, lagi padu. Walaupun harga barang sama, atau mungkin yang ni lagi murah, orang still akan pergi dekat Coach sebab dia punya brand dia berbeza, brand dia kuat. So kita untuk buat bisnes, saya faham you all mungkin dropship. Itu masalah saya dulu. Saya ingat saya dropship, saya tak perlu buat saya punya brand, tak perlu buat saya punya logo, saya punya nama company, tak perlu. But sebenarnya kita salah. Anda sebagai business owner, walaupun dropship, walaupun agent, walaupun stokis, you kena ada brand. Brand tu apa? Brand tu adalah jenama lah. Jenama tu datang daripada perkataan jenis nama. So bila pendek jadi jenama. So apa yang kena ada adalah, first kena ada logo. Yelah, kalau kita nak kenal orang tu, kena ada muka dia kan. So kena ada logo. Kalau logo tak ada, orang tak kenal kita. Orang nak ingat pun susah. Okay, nombor 2, you kena ada nama. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sekejap Okay, nombor 2, kita kena ada nama. Boleh tak kalau saya datang kat you all, saya panggil tolong datang kat aku, padahal nama dia mungkin Azri, tapi sebab dia cakap aku tak ada nama kau panggil lah aku apa yang kau nak. So kita panggil Wei, atau Oi, atau Hoi.
Kita tak akan panggil dia dengan nama. So, untuk buat bisnes, walaupun you dropship, kan, jual produk orang, you kena ada brand you sendiri. Create lah nama, simple nama je. Kalau nak tahu nak dapat kat mana, nama tu you boleh pergi dekat brandmark.io. Saya ulang sekali lagi, brandmark.io. You boleh dapat dekat situ, dia akan bagi suggestion. Cadangan, jenis-jenis logo yang ada yang mungkin boleh bantu you all untuk select dan pilih logo terbaik. So, saya tekankan kat sini, brand sangat penting. Walaupun produk you tak bagus sangat, walaupun produk you mungkin biasa-biasa, tapi kalau brand you kuat, insya-Allah, tak kisah PKP ke, PKV ke, PKD ke, you boleh survive. Right? So, tu nombor 2. Itu adalah branding. Make sure branding kena kuat. Jangan buat branding lemah-lemah. Jangan malu nak buat branding pun. Sebab orang tak akan ingat kita kalau kita tak ada brand. Kan? Lagi-lagi lah you all buat business dropship. Dropship kita nak main pesaing tau. Orang yang jual benda yang sama macam kita, mungkin dia start lagi lama daripada kita. Tapi kalau you buat branding yang boleh lagi ke depan daripada dia, insya-Allah. InsyaAllah you boleh survive dan you boleh ke depan lagi daripada pesaing. So, tu yang penting tu. Make sure ada branding boleh saya nak share ni sebab saya nak bantu you all ni. Saya nak bantu usahawan-usahawan kecil lah. Kita panggil ni dropship ni. Anda adalah usahawan kecil yang you pasti boleh capai ke jadi usahawan besar bila you buat benda yang betul. So, pastikan lepas sharing vaksin saya ni, you buat boleh janji dengan saya tak untuk buat lepas ni. Sebab saya just boleh share. Kan, kita hanya boleh tarik kuda pergi ke tepi sungai. Tapi kalau kuda tu nak minum ke tak nak minum tu, kuda tu decide. So, saya harap anda minum air tu untuk dapatkan you punya tenaga. Okay, tapi saya bukan cakap kuda you all, bukan. Tapi itu perumpamaan. Okay. Alright. So, seterusnya. Selepas vaksin branding, vaksin yang sangat penting, yang ni sangat gila core penting adalah you kena ada vaksin knowledge. Okay, nampak ni. Vaksin knowledge. Okay. Vaksin knowledge. Conteng pula. Okay, tak apa. So, vaksin knowledge ni adalah vaksin yang sangat gila penting, seriously gila penting untuk you sustain. Kan, saya ulang, business sangat penting untuk ada knowledge. Kalau you all dropship, lagilah penting untuk belajar sebab perjalanan you panjang lagi sebenarnya. So, belajar daripada sekarang, daripada hari ni, start tengok apa benda yang orang lain buat. Dan belajar apa benda betul, apa yang benda yang salah. Dan kami, that's why kita orang buat ni. Buat FB Live, Laleli Live ni sebab nak bantu anda. Dan kita buat secara free. Kita give whatever yang ada secara free supaya you all dapat sesuatu. Dan insyaAllah sebab you buat, mungkin you akan dapat result nanti. Dan itu pada saya adalah satu hadiah kepada kami, kepada usaha kami untuk memberi anda sesuatu value. Kan? Kami nak bantu you all. Just stay tune je. InsyaAllah kalau ada masa kita akan buat live. Selalunya malam lah macam ni lah. Pukul 9.30 ataupun ke 10. Selalunya lebih kurang pukul 10. Sebab apa kami nak buat. Walaupun malam patutnya dah tidur dah ni. Patutnya saya dah tidur dah ni. Tapi saya rasa macam tak boleh. Saya kena give first. So ini adalah jariah saya. Ini adalah vaksin yang saya nak hadiahkan kepada anda. Dan saya harap anda dapat sesuatu dan gunakan. Okay. So apa yang saya nak cakap pasal knowledge. Vaksin knowledge ni adalah core of all benda yang kita akan buat. Saya kata akan buat. Kan? Bila kita tak tahu apa yang kita nak buat, kita tak ada clarity ataupun kepastian, kita akan mudah untuk masuk longkang, masuk gaung. Jalan tu dah straight dah. Kita mungkin dah tahu jalan tu straight, kita punya pemikiran. Tapi sebenarnya kalau you belajar baru you tahu, oh jalan tu salah, kau kena lalu sini dulu. Lepas tu lalu bawah jambatan, baru kau sampai. Kalau you lalu sini, nanti sampai sana dia lubang tu. You tak boleh lepas lubang tu. So that's why kita kena belajar. Daripada hari ni, belajar. Carilah apa-apa ilmu yang you boleh dapat. Carilah sifu-sifu ramai sekarang ni. Sifu Najib, Dr. Azizan. Kalau Mak Saleh, saya suka Grant Cardone, Gary V ataupun Robert Kiyosaki. Belajar, kita belajar. Sebab bisnes ni ataupun sebenarnya as a whole, life ni kita perlu belajar. Never stop learning. Dulu kita dah habis sekolah kebangsaan, sekolah menengah, matrikulasi, degree, apa semua.
Dan jangan anggap you dah habis degree apa semua, master ke, you dah tak perlu belajar. No. In fact, sebenarnya pembelajaran kehidupan baru bermula. Okay. So, saya nampak ramai orang yang belajar tak tinggi tapi dia boleh berjaya dalam kehidupan dia. Dan in fact, bukan setakat dia boleh berjaya tapi dia boleh bantu orang lain. Sebab apa? Dia ada knowledge, dia ada street smart, dia ada skill. Macam mana dia nak pastikan bahawa dia boleh membantu dan menjadi orang yang bermanfaat. Dan at the same time, insyaAllah, membantu dia punya hidup juga. Okay? Okay malam ni So, tadi dah 4 saya bagi. So, 4 cukup ke ni? Ke you all nak lagi ni? 4 je ni. So, saya rasa macam saya nak bagi lagi satu. Tapi lagi satu ni saya nak bagi dekat dalam grup nak jadi jutawan bahagia. So, you all masuk dalam grup tu. InsyaAllah, point nombor 5 saya akan share dekat sana. So, stay tune. Pastikan you tengok join dulu. Join dulu grup nak jadi jutawan bahagia tu. Sebab yang point nombor 5 saya akan share dekat sana. Okay. Dan saya doakan whatever yang anda buat, whatever yang you sedang buat sekarang, you boleh berterusan buat dan sustain. Dan sebab saya yakin satu benda, produk dalam bisnes tak penting. Dia ada penting dia, tapi dia bukan nombor 1. Dia mungkin nombor 7, nombor 8. Dan saya beritahu harga pula mungkin nombor 40, 80 ke bawah lagi. Nombor 1, apa dia nombor 1? Nombor 1 adalah you punya knowledge, you punya ilmu. So stay tune, duduk dalam grup nak jadi jutawan bahagia. Dekat sana kita orang share macam-macam tips untuk bantu you all ni. Yang mungkin baru nak mula bisnes ni, untuk duduk kat sana dan insya-Allah saya yakin you pasti dapat sesuatu dekat sana yang boleh bantu perjalanan bisnes kita. Sebab bisnes ni perjalanan ni panjang dan kadang-kadang dia adalah perjalanan yang sunyi. So kalau you sorang-sorang, tak ada team, tak ada circle, you tak tahu you nak bercakap dengan siapa, you nak interact dengan siapa, you akan mudah jatuh ataupun mungkin meninggal awal. Kan? So that's why duduk dalam grup tu untuk kami sentiasa bagi you all vaksin insya-Allah yang boleh membantu bisnes tu. Sebab saya yakin, sebab saya pun macam anda semua yang baru nak mula, mungkin sama, you pun start daripada dropship dan saya pun start daripada dropship. Yang mana dulu saya tak sangka pun saya boleh buat bisnes dan bantu orang lain buat duit juga. Saya tak sangka benda tu. But insyaAllah, kalau kita dapat the right knowledge, saya tak buat kelas jangan salah faham pula, saya tak jual kelas langsung. Ini free sharing. So kalau anda dapat bantu orang buat duit, dia punya heaven tu, dia punya perasaan bahagia tu lain macam. Sebab of course kita pun nak, aku nak berjaya, aku nak kaya, aku nak tu, aku nak ni, semua aku. Yang menyebabkan kita tak teringat pun nak bantu orang lain yang mungkin perlukan bantuan. So kalau anda dropship, kan, mungkin you masih buat B2C, business to customer, ataupun business to consumer. You kena fikir, macam mana aku nak bantu orang dapat produk aku? Kalau macam e-wallet, macam mana aku nak cari orang yang betul-betul tengah sakit? Apa benda yang aku kena buat ni? Apa benda yang aku kena give pada dia ni? Dan benda-benda yang saya share tadi lah, you boleh gunakan lah. You boleh gunakan dulu. Terus vaksin-vaksin yang saya share tadi, gunakan terus. Jangan stop guna. Sebab benda yang saya share tu, you kena inject selalu. Inject vaksin tu supaya bisnes tu boleh sentiasa survive. Okay? Tak kisah PKP, PKPB, PKPC, apa-apa PKPK. You akan boleh survive, insyaAllah. Right, so untuk tips nombor 5, masuk dalam grup nak jadi jutawan bahagia. Saya jumpa anda di sana insyaAllah. Bukan malam ni, but nanti kita akan bagi. Right, so itu saja daripada saya, Hasnul. Melalui hashtag sihatkan syok. Jom nak mula bisnes. Bye.